Penjelasan. Sebenarnya pertama saya ucap tahniahlah kepada Yang Berhormat Menteri dapat nomination timbalan Presiden UMNO. Sungguh pun ada disoalkan oleh bekas Perdana Menteri yang menuakan integriti Yang Berhormat Menteri. Sama ada money politics dan korupsi yang terlibat, ada. Bukan saya. Tun Dr. Mahathir ada soalkan Yang Berhormat Menteri. Setujukah? Setuju. Sokong Tun Dr. Mahathir. Yang semalam tadi Yang Berhormat ada sebut bermalam di Pantai Remis. Saya tak tahu ini kempen UMNO atau berjalan tugas menteri lah. Tapi mengenai orang asli, kenapa sebenarnya dalam menjaga kepentingan orang asli, nampaknya Jabatan Hal Ehwal Orang Asli tidak begitu berkesan. Dan sebenarnya kalau Jabatan Hal Ehwal Orang Asli berjaya untuk tingkatkan dan memajukan nasib orang asli, patutnya jabatan dibubarkan. Oleh kerana sudah berjaya, tetapi nampaknya tahun demi tahun perlulah peruntukan, dan tahun ini peruntukan untuk orang asli dikurangkan, dan kebajikan orang asli tidak dibaiki. Dan bulan lalu sebenarnya untuk makluman Yang Berhormat Menteri, saya ada pergi berapa perkampungan orang asli, khasnya di pos legap di Lintang, Sungai Siput, dan kita lihat begitu mundur orang asli di sana. Dan sebagai contohnya, di sana adalah sebelum 2005 adalah klinik untuk pos legap, pos Yom, pos Kuala Mu, pos Pewar, pos Poi, pos Pia. Tetapi selepas itu semua ditutup, dan barulah ada satu mobile klinik yang buat lawatan ke kawasan itu 1 kali 1 bulan. Bukankah ini go backwards, bukan untuk berdepan? Dan kedua, kenapa sampai sekarang tidak ada kebolehan untuk menantikkan orang-orang asli menjadi di semua peringkat kawasan, negeri, kebangsaan, Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Tak ada orang asli boleh menjadi ketua penggarap Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Tidak seorang orang asli pun boleh menjadi penggarap peringkat negeri. Kenapa? Dan bukankah benar bahawa beratus orang asli di Jabatan Hal Ehwal Orang Asli sangat kecil? Dan sebagai contohnya, dalam sekolah pos legap dan kawasan sana, di mana ada satu sekolah dan ada 200 murid-murid, 7 kelas, 8 orang guru, tetapi semua guru seorang orang asli pun tak ada. Bagaimana untuk memajukan orang asli? Orang yang dapat untung orang ialah burukrat Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, bukan orang asli yang sendiri. Dalam kawasan itu adalah berapa orang? Adalah kawasan itu ada 4 hektar tanah, semua diambil alih oleh Rista, dan bukan diberi oleh gereja kepada orang asli. Dan orang yang bekerja sana ialah pekerja Indonesian. Pekerja Indonesia. Sana ada 1,002 orang asli. Orang yang dapat kerja ialah 2% sahaja. 2%. Pengangguran 98%. Bagaimana nasib kesejahteraan, kebajikan orang asli boleh dimajukan kalau inilah keadaan selepas 50 tahun? Ya, cukup lama. Ya. Okay. Terima kasih Yang Berhormat daripada Ipoh Timur. Sebenarnya 9 buah ladang sawit telah diserahkan kepada peserta untuk menguruskan sendiri. Dan mengenai apa tadi mengenai klinik dan sebagainya, sememangnya pihak kerajaan sendiri memang berhasrat untuk memberi perkhidmatan yang terbaiknya kepada orang asli. Dan daripada masa ke semasa kita memang meningkatkan perkhidmatan kita supaya masyarakat orang asli dapat kemudahan seperti mana juga masyarakat yang lain. Ya, silakan. Terima kasih Tuan Busi. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Menteri. Saya ingin penjelasan daripada Tan Sri berhubung dengan tanah-tanah yang diusahakan menerusi FAKRA dengan menggunakan peruntukan daripada Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Saya pernah bangkit di Dewan Yang Mulia ini
sebahagian daripada kos untuk kita memajukan tanah berkenaan digunakan peruntukan daripada Jabatan Haiwan Orang Asli. Jadi apa yang paling menyedihkan di sini, rungutan yang dibuat oleh orang asli ini ialah dividen yang mereka terima adalah tidak setimpal, tidak sama seperti yang sepatutnya diterima oleh peserta-peserta yang bernaung di bawah FEKRA dan agensi-agensi kerajaan yang bernaung di bawah KPLB. Jadi saya ingin penjelasan Yang Berhormat Menteri supaya memperjelaskan perkara ini supaya bayaran dividen yang sepatutnya mereka terima sama seperti peserta-peserta lain. Kerana daripada tindakan itu menyebabkan kebanyakan orang asli ini mereka lebih memilih untuk mencuri hasil tuaian di ladang mereka sendiri kerana pendapatan yang mereka peroleh ini tidak setimpal daripada apa yang sepatutnya dinikmati oleh peneroka-peneroka yang lain. Kerana ini pohon penjelasan, dan kalau sekiranya berlaku pohon pihak kementerian supaya mengambil tindakan yang sewajarnya, walaupun pernah diberi jawapan bahawa ladang-ladang ataupun hasil tuaian di kawasan berkenaan adalah agak tidak bermutu, tapi saya rasakan dalam keadaan sekarang mereka juga perlu mendapat hak yang sama seperti yang dinikmati oleh rakan-rakan yang lain. Terima kasih Yang Berhormat daripada Arau. Sebelum saya menjawab Yang Berhormat daripada Arau, saya nak sambung sikit apa Yang Berhormat daripada Ipoh Timur sebentar tadi mengenai kemudahan-kemudahan kita. Sebenarnya menambah kemudahan-kemudahan dulu bagi sekolah di kawasan-kawasan asli daripada darjah 1 sampai darjah 6 kita adakan situ. Darjah tingkatan 1 sampai tingkatan 5 dia kena pergi ke sekolah menengah. Apa yang kita buat sekarang ni, kita tambah 3 tahun lagi daripada darjah 1 sampai darjah 6 dan daripada darjah form 1 sampai form 3 kita adakan di tempat dia. Jadi sekurang-kurangnya kalau rate of drop out dengan izin tidaklah di darjah 6 tetapi sekurang-kurang di tingkatan 3. Actually sebenarnya masalah-masalah pun banyak, bukan tak ada masalah. Bagaimana orang asli nak mengantar anak keluar, itu pun kita bagi bantuan, bagi makan, bagi minum, bagi pakaian, bagi napkin, sehingga napkin perempuan pun kita bagi bantuan sehingga tambang sekolah, pakaian, baju, everything kita bagi. Dan rumah-rumah PPRT kita buat. Apatah lagi sekarang timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan luluskan peruntukan, sebahagian juga kita akan membina rumah-rumah di kawasan-kawasan asli. Mengenai Yang Berhormat tadi daripada Arau, penjelasan ya. Sebelum kita alih. Sebagai contoh di sekolah pos legap, sekolah kebangsaan rendah, di mana adalah 8 orang guru, 200 murid-murid. Boleh Yang Berhormat Menteri ambil perhatian supaya boleh memastikan sekurang-kurangnya 50% guru-guru sana ialah orang asli, atau tak boleh dapat tidak ada pool orang-orang asli yang layak menjadi guru. Dan kedua, bukankah bolehkah Yang Berhormat Menteri pun ambil perhatian persendirian untuk selesai masalah di mana barulah 2% penduduk orang asli di sana ada kerja, oleh kerana ladang di sana sudah diambil alih oleh Rizda dan mengupahkan pekerja-pekerja Indonesia. Dan akhirnya, bilakah kita boleh lihat seorang orang asli menjadi Director General, Ketua Penggarah Jabatan Hal Ehwal dalam hal orang asli atau di peringkat negeri? Oleh kerana ini ada dijanji di Dewan Ilmiah ini berpuluh-puluh tahun.